Hai murid-murid, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar menolak panjang, jisim dan isi padu cecair. Murid-murid, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari, mari kita nyanyikan lagu Panjisi dahulu. Marilah kawan, marilah keluar, marilah menyanyi lagu Panjisi. Kita kenali meter sentimeter, lagi milimeter dan kilometer. Can Malaysia oi, can Malaysia oi, can Malaysia ketipu gayung. Can Malaysia oi, can Malaysia oi, can Malaysia begitulah mudahnya. 1 sentimeter hai 10 mm, 5 sentimeter hai 50 mm, 1 kilometer hai 1000 meter, 5 kilometer hai 5000 meter. Can Malaysia oi, can Malaysia oi, can Malaysia ketipu gayung. Can Malaysia oi, can Malaysia oi, can Malaysia begitulah mudahnya. Kita kenal sudah kilogram dan gram, lagi-lagi kenal liter dan mililiter. 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 liter juga sama 1000 ml. Can Malaysia oi, can Malaysia oi, can Malaysia ketipu gayung. Can Malaysia oi, can Malaysia oi, can Malaysia begitulah mudahnya. Wow, pandai murid-murid menyanyi. Murid-murid, kita teruskan dengan topik kita iaitu tolak panjang. Murid-murid, diberikan gambar 2 ekor ikan emas. Jadi dia ada seekor ikan emas besar yang berumur 2 tahun yang mempunyai panjang 24 cm 1 mm. Untuk anak ikan emas pula yang berumur 1 bulan, panjangnya adalah 3 cm 7 mm. Diberi soalan, kirakan beza panjang antara 2 ikan emas tersebut. Murid-murid, beza panjang adalah tolak. Jadi kita kena tolak daripada panjang ikan emas besar dan tolak ke panjang ikan kecil. Jadi yang besar kita tolak kecil yang kecil. Okey, 24 cm 1 mm tolak 3 cm 7 mm. Jawapannya dia nak mm, milimeter. Jadi selepas ini kita akan tukar ke unit milimeter. Okey, sebelum itu kita tengok dulu. Dia ada diberikan cm. Kita tukar dulu ke milimeter. 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi 24 cm kita tukar ke mm akan menjadi 24 darab 10. Kita guna konsep darab ke belakang. Jadi 1 sifar dia ada, maka 24 dari nilai terpaksa kita gerak sekali ke belakang. Jadi jawapannya 240 mm. Murid-murid, kita jangan kamu lupa 24 cm ada lagi 1 mm. Maka 240 mm kena tambah 1 mm. Jadi jawapannya 241 mm. Tapi ini hanya untuk panjang ikan emas besar. Untuk panjang anak ikan emas pula, okay, 3 cm kita tukar ke mm dahulu. 3 darab 10 sebab cm nak tukar ke mm, kita kena darab 10. Okay, kita guna konsep darab juga, darab ke belakang. Jadi 10 ada 1 sifar, maka 3 merupakan nilai terpaksa. Dari nilai terpaksa kita gerak ke belakang sekali sahaja sebab ada satu sifar sahaja. Jadi jawapannya 30 mm. Lepas tu murid-murid, soalannya
seekor anak ikan emas mempunyai panjang 3 cm 7 mm. Jadi 3 cm kita sudah jadikan ya 30 mm. Kita kena tambah lagi 7 mm. Jadikan jawapannya 37 mm. Jadi 37 mm ini merupakan panjang bagi anak ikan emas. Okey, setelah kita dapat kedua-dua panjang ikan emas ini, kita buat tolak pula. Bentuk lazim tolak seperti biasa, 241 mm tolak 37 mm. 1 tolak 7 tak dapat. Jadi kita kena pinjam sebelah. Pinjam dengan 4. Lepas tu kita 4 pinjam 1 jadi 3. Lepas tu 10 tambah 1 dapat 11. 11 tolak 7 jadi 4. 3 tolak 3 sifar. 2 tolak 0 jadi 2. Jadi murid-murid perlu ingat, jangan kamu tertinggal unit di bahagian belakang. Unit ialah milimeter. Jawapannya ialah 204 mm. Soalan 2. 71 cm 2 mm tolak 47 cm 6 mm tolak 95 mm. Soalan ni dia nak cm dan mm. Jadi murid-murid, sini ada dua kumpulan, iaitu kumpulan 1 dan kumpulan 2. Jadi murid-murid, kita buat dulu kumpulan 1. Okey. Kita buat bentuk lazim T-table. Bentuk dulu bahagian cm dan mm. Lepas tu kita catatkan nombor-nombor unit ukuran. 71 cm 2 mm tolak 47 cm 6 mm. 2 tidak boleh tolak 6, maka kita kena pinjam sebelah. 1 cm sama dengan 10 mm. Maka kita pinjam 1 cm, 1 menjadi sifar. Lepas tu 1 cm kita pinjam ke bahagian milimeter akan menjadi 10 mm. 10 tambah 2 jadi 12. 12 tolak 6, 6. Okey, untuk sebelah cm, sifar tidak boleh tolak 7, maka kita pinjam sebelah pula. 7 pinjam 1 jadi 6. Jadi sifar kita sudah dapat 10. 10 tolak 7 jadi 3. 6 tolak 4, 2. Okey, untuk kumpulan 1 kita sudah dapat jawapan untuk kumpulan 1. Murid-murid, kita ada lagi kumpulan 2. Maka jawapan kumpulan 1 ini kita kena buat lagi, kita kena buka lagi bentuk lazim yang kedua untuk kumpulan kedua. Okey. 23 cm 6 mm tolak 9 cm 5 mm. Kenapa terjadi macam ini? Diberikan soalan 95 mm. Murid-murid, sebenarnya 95 mm sudah terlebih daripada konsep 1 cm merupakan 10 mm. Maka 95 mm ini, dari 90 ini, 90 merupakan 9 cm. Jadi cikgu sudah tukar menjadikan mm kepada unit cm dan mm. Jadi 95 mm ini adalah 90 mm tambah 5 mm. Jadi 9 cm 5 mm. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan tolak. 6 tolak 5, 1. 3 tidak boleh tolak 9, maka kita pinjam sebelah. 2 pinjam 1, 1. Lepas tu 10 tambah 3 jadi 13. 13 tolak 9 dapat 4. 1 tolak 0 jadi 1. Maka jawapannya ialah 14 cm 1 mm. Okay, soalan ketiga. Diberikan gambar jambatan Pulau Pinang adalah 13 km 500 meter. Jambatan yang kedua adalah 24 km. Jadi, murid-murid, diberikan soalan,
kirakan beza panjang antara dua jambatan tersebut. Jadi beza panjang ini mewakili tolak. Jadi dari panjang yang panjang yang paling panjang, jambatan yang paling panjang, kita kena tolak jambatan yang pendek. Jadi 24 km adalah paling panjang, kita letak depan dan kita tolak 13 km 500 meter. Jadi diberikan jawapan dia nak km dan m. Kita buat dulu bentuk lazim. 24 km dan m kosong sebab tidak diberikan m, tidak ternyata. Maka murid-murid ingat kita perlu letak sifar dahulu bagi unit m sebab kita tidak boleh biarkan dia kosong. Okey. Untuk ini kita teruskan dengan tolak 13 km dan 500 m. Okey, kita teruskan dengan tolak. Sifar tidak boleh tolak 500, maka kita pinjam sebelah. 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 4 pinjam 1, 3. Yang 1 km pinjam ke sebelah meter akan jadi 1000 meter. 1000 tolak 500 jadi 500. 3 tolak 3 dapat sifar. 2 tolak 1, 1. Maka jawapan kita ialah 10 km 500 meter. Soalan keempat. 18 km tolak 7 km 600 meter tolak 4 km 792 n. Jadi diberikan jawapan dia nak km dan n. Murid-murid, sini ada dua kumpulan, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Maka kita buat dulu kumpulan 1. Okey, kita binakan bentuk lazim dahulu di table. Binakan bahagian km dan m. Catatkan nombor 18 km dan tidak ternyata n, maka murid-murid perlu ingat kita perlu tambah sifar. Okay. Supaya memudahkan kita buat tolak nanti. Okay. Tolak 7 km dan 600 n. Sifar tidak boleh tolak 600, maka kita kena pinjam sebelah. 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 8 pinjam 1, 7. 1 km pinjam ke sebelah meter jadi 1000 meter. 1000 tolak 6, 1000 tolak 600 jadi 400. Okay. 7 tolak 7 sifar. 1 tolak 0 jadi 1. Okay. Kita sudah dapat jawapan bagi kumpulan 1. Seterusnya, kita perlu teruskan dengan kumpulan 2. Kita alihkan jawapan kumpulan 1 ke bentuk lazim baharu. 10 km 400 meter tolak 4 km 792 meter. 400 kita tidak cukup untuk tolak 792. Maka kita kena pinjam sebelah. 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi sifar tak dapat pinjam, maka kita pinjam dengan 1. Jadi sifar kita dapat 10. Lepas ini 10 pinjam 1 jadi 9. Dan 1 kita pinjam ke sebelah meter jadi 1000. 1000 tambah 400 akan menjadi 1400. Jadi murid-murid kita sudah boleh buat tolak. Sifar tolak 2 tak dapat, kita kena pinjam sebelah juga. Sebelah tak ada, kita pinjam lagi 4. Jadi 4 kita pinjam 1 jadi 3. Okay, lepas tu 10 kita sudah dapat, tapi sebelah sini kita belum dapat lagi. Maka kita pinjam lagi 10 jadi 9 dan sebelah kita dapat 10. Jadi kita mulakan dengan tolak. 10 tolak 2 dapat 8. Lepas tu 9 tolak 9 dapat sifar. 3 tidak dapat tolak 7, maka kita pinjam 1 jadi 13. 13 tolak 7 jadi 6. 9 tolak 4 pula jadi 5. Maka jawapan kita ialah 5 km 608 meter.
Baiklah murid-murid, tadi kita sudah buat tolak panjang. Sekarang kita masuk tambah dan tolak jisim. Murid-murid, untuk topik jisim dan isi padu, kamu perlu belajar tambah dan tolak bersama. Maksudnya, untuk pembelajaran kita hari ini, bagi topik jisim dan isi padu cecair, kamu kena belajar operasi bergabung, tambah dan tolak. Soalan pertama, 4 kg tambah 1 kg tolak 130 gram. Sini ada dua bahagian, iaitu bahagian atau kumpulan pertama, kumpulan tambah, dan kumpulan kedua, kumpulan tolak. Kita buat kumpulan tambah dahulu. 4 kg tambah 1 kg, kita dapat 5 kg. Selepas itu, kita kena teruskan dengan operasi tolak. Okay, 5 kg kita jadikan dia gram dahulu kerana diberikan soalan dia nak gram. Maka 1 kg sama dengan 1000 gram. 5 kg adalah 5000 gram. Jadi, kita teruskan dengan tolak 5000 gram, tolak 130 gram. Sifar tolak sifar dapat sifar. Sifar tidak cukup untuk tolak 3, maka kita kena pinjam sebelah. Okay. 5 pinjam 1, 4. Lepas tu, sini dapat 10. 10 pinjam lagi 1, jadi 9. Sini kita sudah dapat 10. 10 tolak 3 dapat 7. 9 tolak 1 dapat 8. 4 tolak 0 dapat 4. Maka jawapan kita adalah 4870 gram. Soalan seterusnya. 12 kg 740 gram tambah 5 kg 950 G tolak 3885 G. Diberikan soal jawapan dia nak gram G. Maka kita nanti perlu tukarkan kita punya unit ke gram. Okay, di sini ada dua juga kumpulan. Kumpulan pertama kumpulan tambah dan kumpulan kedua kumpulan tolak. Kita mulakan dengan kumpulan tambah dahulu. Okay, kita buat bentuk lazim kg dan G. Okay, kita salin dulu unit jisim 12 kg 740 G tambah 5 kg 950 G. Okay, untuk ini kita tambah dahulu. 740 tambah 950 jadi 1690 gram. 12 kg tambah 5 kg dapat 17 kg. Murid-murid, sebelum kita teruskan dengan kumpulan kedua iaitu kumpulan tolak, kita perlu teliti dulu. Di bahagian gram diberikan jawapan 1000, maka kita kena permudahkan ataupun kita kena tukar dulu jawapan kita. 1000 maknanya 1 kg adalah 1000 gram. Jadi kita kena tolak 1000 gram dan tambah 1 kilogram di sebelah. Jadi jawapannya adalah 18 kg 690 gram. Okay, ini adalah jawapan betul bagi kumpulan 1. Seterusnya kita teruskan dengan kumpulan 2. Untuk ini, murid-murid, cikgu sudah tukar ke unit gram. Maknanya 18 kg ini kita kena tukar ke unit gram dahulu. 18 kg adalah sama dengan 18,000 gram. Hal ini demikian 1 kg adalah 1000. Jadi 18 darab 1000 sama dengan 18,000 gram. Jadi 18,000 gram tambah 690 gram. Jadi jawapannya 18,690 gram.
Lepas itu kita tolak dengan 3,885 gram. Sifar tidak cukup untuk tolak 5, maka kita pinjam sebelah 8, 10. Okey, 10 tolak 5 dapat 5, 8 tolak 8 dapat sifar. 6 tidak cukup untuk tolak 8, maka kita kena pinjam lagi sebelah. 8 pinjam 1 jadi 7. 6 tambah 10 jadi 16. 16 tolak 8 jadi 8. 7 tolak 3 dapat 4. 1 tolak 0 dapat 1. Maka murid-murid jangan lupa nilai unitnya. Okay, jadi jawapannya ialah 14,805 gram. Baiklah, kita teruskan dengan topik tambah dan tolak isi padu cecair. Okay. Soalan pertama, 8 liter 320 ml tambah 4 liter 905 ml tolak 11 liter 700 ml. Jawapannya dia nak liter dan mililiter. Okay, di sini terdapat juga dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama kumpulan tambah dan kumpulan kedua kumpulan tolak. Jadi kita buat dulu kumpulan tambah. Buat dalam bentuk lazim di table, salin nombor-nombor unit isi padu cecair. Okay, 8L 320 ml tambah 4L 905 ml. Okay. Kita tambah 320 tambah 905, jadi jawapannya 1225 ml. Dan untuk bahagian liter, 8 tambah 4 jadi 12 liter. Murid-murid, di sini kita ada terlebih 1000. Maka kita kena buat tolak sebab 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi 1225 tolak 1000 dapat 225 dan bahagian sebelah liter kita kena tambah 1 liter jadi 13 liter. Maka jawapan bagi kumpulan pertama, kumpulan tambah adalah 13 liter 225 ml. Jadi kita kena teruskan dengan kumpulan 2, iaitu kumpulan tolak. 13 liter 220 ml tolak 11 liter 700 ml. Untuk ini murid-murid, 225 liter tidak cukup untuk tolak 700 ml. Maka kita kena pinjam sebelah, iaitu pinjam dengan liter. 3 liter pinjam 1 liter jadi 2 liter. 1 liter pinjam ke sebelah mililiter jadi 1000 mililiter. Sebab 1 liter adalah 1000 mililiter. Jadi 1000 tambah 225 akan menjadi 1225. Okay, kita teruskan dengan tolak. 5 tolak sifar jadi 5. 2 tolak sifar jadi 2. Lepas itu 2 tidak cukup untuk tolak 7, kita pinjam dengan 1, jadi 12. 12 tolak 7 jadi 5. Untuk sebelah liter, 2 tolak 1 jadi 1, 1 tolak 1 sifar. Maka jawapan kita adalah 1 liter 525 mililiter. Soalan yang terakhir. 6 liter tolak 1 liter 300 ml tambah 590 ml. Jawapannya dia nak mililiter. Maka nanti kita kena ubah ataupun kita kena tukarkan unit liter ke mililiter. Okay. Dalam ini ada juga dua kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan tolak. Dan kumpulan kedua, kumpulan tambah. Maka kita mula dulu dengan kumpulan tolak. Kita binakan bentuk lazim dahulu. 6 liter dan tidak ternyata mililiter
maka kita kena letak sifar murid-murid. Ingat, kita kena letak sifar supaya kita tidak silap untuk buat tolak. Okey. Lepas kita tambah sifar, kita terus lagi tolak 1 liter 300 ml. Okey. Sifar tidak cukup untuk tolak 300 ml. Maka kita kena pinjam sebelah 5 liter, 6 liter pinjam 1 liter jadi 5 liter. 1 liter pinjam ke sebelah mililiter akan menjadi 1000 ml. 1000 tolak 300 menjadi 700. Jadi 5 liter tolak 1 liter jadi 4 liter. Murid-murid, kita sudah dapat jawapan pertama bagi kumpulan tolak. Selepas ini kita teruskan dengan kumpulan tambah. 4 liter 700 ml tambah 590 ml. Murid-murid, ingat cikgu sudah cakap kita perlu tambah sifar pada bahagian yang kosong supaya kita tidak keliru ataupun tersilap tambah ataupun tolak. Okey, kita teruskan dengan tambah. Sifar tambah sifar jadi sifar. Sifar tambah 9 jadi 9. 7 tambah 5 dapat 12. Okey, untuk sebelah liter, 4 tambah sifar jadi 4. Murid-murid, di sini telah terlebih 1000 sebab 1 liter adalah 1000 ml. Jadi, sini adalah terlebih 1 liter di sini, maka kita kena tolak 1000 ml dan tambah di bahagian liter dengan 1 liter. Okay. 1290 ml tolak 1000 ml jadi 290 ml dan 4 liter tambah 1 liter jadi 5 liter. Murid-murid, kita sudah terhasil jawapannya, namun di soalan dia nak mililiter. Maka bahagian liter 5 liter ini kita kena tukar unit ke mililiter. 1 liter sama dengan 1000 ml, maka 5 liter darab 1000 sama dengan 5000 ml. Lepas itu murid-murid jangan lupa untuk tambah 290 ml. Jadi jawapannya adalah 5290 ml. Setakat sini sahaja di sini murid-murid. Cikgu harap kamu sudah faham topik tolak panjang dan tambah tolak jisim serta tambah tolak isi padu cecair. Jumpa lagi murid-murid.